Tegur dah malu. Okey, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadil Ustaz Faizan, Al-Fadil Ustaz Aizat, para asatizah, para pensyarah, hadirin hadirat, para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Sementara kita menunggu masuknya salat tengah hari ini, sama-sama kita bergabung seketika di bawah satu topik yang diamanahkan oleh Al-Fadil Ustaz Aizat, iaitulah ihsan dalam pekerjaan. Saya ingin mengambil beberapa ibrah yang terakam dalam peristiwa perang ataupun perjanjian Hudaibiyah sebagai kes ataupun sebagai rujukan kepada kita untuk kita kaitkan dengan ihsan dalam pekerjaan kita, insya-Allah. Dalam hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi, di antara hadis yang terawal tentang hadis Jibril, bagaimana Jibril merupa wajahnya ataupun dirinya menjadi seorang lelaki yang asing, yang tidak dikenali oleh sahabat-sahabat, datang masuk ke kuliah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia bertanya kepada Rasulullah tentang beberapa perkara, tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, dan juga petanda-petanda hari kiamat. Setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jawapan, dia pun mengiyakan jawapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olahnya dia tanya, dia jawab. Macam itulah. Baik. Hadirin hadirat, adik-adik yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ihsan maksud di dalam agama an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah wa innahu yaraka. Ihsan itu ialah sesuatu perkara, iaitulah kita beribadah kepada Allah seperti kita melihat Allah. Kalaupun kita tak boleh nak merasai perasaan itu, percayalah, yakinlah,
ingatlah sentiasa Allah Azza wa Jalla sentiasa melihat kerja buat kita. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa innahu yaraka fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Itu makna ihsan. Maknanya kita sebagai seorang pelajar, kita sebagai seorang pekerja, seorang ustaz, seorang pensyarah, seorang pegawai, seorang kerani, tak kiralah apa juga profession rasmi kita di atas dunia ini, tetapi hakikatnya kita sebagai hamba Allah, Allah Azza wa Jalla memerhatikan kepada kita semuanya dan Allah maha halus pandangannya. Innallaha alimun khabir. Khabir itu bermaksud Allah maha halus pandangannya. Saya dan kita semua hanya boleh menghukum pada luaran sahaja. Saya lihat adik-adik sekalian sekarang ni, saya hanya boleh boleh membuat agakan berpandukan pada pandangan zahir sahaja. Apa yang ada dalam hati adik-adik sekalian, itu saya tidak ada jawapan dan kita tidak ada jawapan. Kenapa? Pengetahuan kita hanya terhad pada perkara zahir sahaja. Tetapi tidak bagi Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala maha halus pandangannya, semuanya Allah Ta'ala maha mengerti, Allah maha tahu. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ketika pada tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam baginda bermimpi. Baginda bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi masuk ke dalam Masjidil Haram bersama dengan para sahabat Rasulullah dalam keadaan selamat. Baginda mengambil kunci Kaabah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan ataupun melaksanakan umrah. Dan semua itu Rasulullah melihatnya dalam mimpi, dalam tidur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya in huwa illa wahyun yuha. Kan? Semuanya itu dipandu oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu apa yang Nabi mimpi itu kepada sahabat-sahabat Rasulullah, dan Nabi bagi tahu kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang ketika itu berada di Madinah selepas hijrah dah 6 tahun dah berada di Madinah. Nabi bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang Nabi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nak balik ke Makkah untuk tunaikan umrah. Adik-adik, sahabat-sahabat Nabi ini bila tahu Nabi kata nak ajak sahabat-sahabat untuk balik ke Mekah untuk tunai umrah, sebelum tu sahabat-sahabat tanya, "Ya Rasulullah, adakah engkau mahu takluk semula kota Mekah? Adakah itu tujuan kamu pulang ke Mekah?" Nabi kata, tidak. Nabi balik itu adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan umrah. Prof apa bang? Siap Prof nah? Insya-Allah. Prof pi sama ustaz Azad, Prof dengan saya pi haji 2018 tu no. Alhamdulillah, insya-Allah. Hadirin sekalian, pada 1 Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah pun bersiap-siap dan teruslah Nabi keluar daripada Madinah menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Apa yang berlaku setelah sampai di Zulhulaifah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berniat umrah di situ dan memakai ihram dan sebagainya. Unta dan kambing yang dibawa bersama, unta-unta itu ditandakan dengan satu tanda, sama ada di lehernya ataupun di mana-mana tempat. Tanda nak tunjuk unta ni ataupun kambing-kambing yang kami bawa ni, ini akan disembelih apabila kami sampai di Makkah bila selesai tunai umrah nanti.
Apa yang berlaku? Musyrikin Mekah dapat menghidu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bertolak daripada Madinah nak masuk ke Mekah. Pada waktu itu musyrikin Mekah buat persiapan untuk halang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada masuk ke dalam Mekah. Khalid Al-Walid, waktu ni Khalid Al-Walid tak masuk Islam lagi. Jadi dalam cerita ni kita tak sebut lagi lah apa nama radhiyallahu anhu tu. Maknanya bertangguh, kurungan bertangguh. Sebab pada waktu event ataupun peristiwa suluh ataupun perjanjian Hudaibiyah ni, Khalid Al-Walid tak masuk Islam lagi. Baik. Khalid Al-Walid dia pergi tunggu di Tan'im. Apabila dia tunggu di Tan'im, bila sampai rombongan muslimin ini sampai di Tan'im, dia berkeras. Dia tak bagi Rasulullah dan umat Islam masuk ke Makkah untuk tunaikan umrah. Waktu itu umat Islam yang bersama-sama dengan rombongan Rasulullah itu ada sekitar 1,500 orang. Dan turut bersama isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Ummu Salamah. Ummu Salamah. Baik. Adik-adik, dari Madinah nak ke Mekah sekitar 400 lebih kilometer macam itulah. Tapi jangan bayang highway 2 lorong, 4 lorong. Jalan dulu ni 8 hari, 8 malam baru sampai. Campur dengan rehat, tidur apa semua lah. Tuan-tuan rahmati Allah, apabila Khalid Al-Walid larang ataupun sekat Rasulullah daripada masuk ke Mekah, apa yang berlaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam ini mencari jalan-jalan lain, jalan-jalan alternatif, naik ke lereng-lereng bukit, akhirnya sampai ke Hudaibiyah. Tuan-tuan, kalau jalan lah ni Tan'im nak ke Hudaibiyah tu jauh juga. Kan boleh Ustaz Izzat boleh tidur satu round lah. Kan? Baik. Tuan-tuan rahmati Allah Taala sekalian. Apa yang berlaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hantar, pada permulaannya Nabi minta supaya Sayyidina Umar Al-Khattab pergi masuk ke Makkah untuk buat perundingan, untuk negotiate. Tapi Umar dia kata, ya Rasulullah, aku minta maaf ya Rasulullah, aku tak boleh nak laksanakan assignment ini kerana aku bimbang kalau aku diapa-apakan oleh Bani Ka'ab, mereka tak ada seorang pun yang akan membantu aku pada waktu itu. Aku cadangkan supaya Sayyidina Uthman yang membawa ataupun buat assignment ini. Tengok betapa hebatnya karisma leadership Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila nak masuk ke Makkah, Nabi hantar wakil dulu sebagai orang tengah untuk berunding. Uthman pun terima, dia pun masuk ke kota Makkah. Baik, tuan-tuan, musyrikin Makkah mereka buat satu perancangan, mereka tangkap Uthman ataupun mereka curi macam itulah kan. Uthman ni ditangkap dan mereka buat naratif palsu. Mereka kata Uthman dibunuh. Ni cerita naratif palsu ni dulu lagi ni. Ni depa sebarkan cerita palsu. Depa kata Uthman dah mati dibunuh. Uthman qad qutila. Apabila sampai berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melawan balik, untuk memerangi musyrikin Mekah hingga ketitisan darah yang terakhir, nak membalas apa yang dibuat oleh musyrikin Mekah pada ketika itu. Kerana apa? Kerana berita palsu yang dibuat tadi ni. Ada pendapat lain pula kata Sayyidina Uthman bila di balik Mekah, di balik kampung dia,
barangkali dia singgah rumah saudara mara, jamu makan apa semua, nasi arak apa semua, lewat balik. Yalah waktu tu tak ada video call, tak ada WhatsApp, tak boleh nak cerita, lambat sikit ni. Jangan bimbang aku ada ni tapi lambat sikit, tak ada kan. Jadi menyebabkan lambat sampai tu orang duk ingat dan orang buat propaganda kata Uthman qad qutila, telah pun dibunuh. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, tak lama kemudian Uthman balik. Mai balik di Hudaibiyah, akhirnya meredakan ketegangan, meredakan kebimbangan para sahabat ini. Baik, dalam keadaan memakai ihram, dalam keadaan dah pun berniat umrah, apa yang berlaku? Quraisy menghantar 3 orang perwakilan untuk negotiate dengan Rasulullah dan umat Islam. Mai orang yang pertama, orang ini memang tetap pendiriannya, memang degil, memang dia tak bagi untuk Rasulullah dan umat Islam masuk ke Makkah, dia suruh balik. Mai orang yang kedua, perwakilan yang kedua, Rasulullah dimaklumkan orang ni walaupun dia musyrikin, orang kata dia ni baik sikit lah, boleh bincang kan, boleh bincang, boleh PM tepi, boleh bincang. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Nabi kata, sekarang ini wahai sahabat, kamu talbiyah kuat-kuat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nabi suruh kuatkan talbiyah. Mudah-mudahan dia ini lembut hati. Mai musyrikin Mekah orang kedua ni tak lembut juga tuan-tuan, jenis kerah keng. Orang pantai timur kata kerah keng, memang tenggelam punca, jenis tak makan saman. Mai orang yang ketiga, negotiator yang ketiga, iaitulah Suhail bin Amru. Suhail bin Amru ni nama dia Suhail. Suhail ni, sahabat-sahabat sekalian, makna dia orang yang suka mempermudahkan orang. Ni jenis orang ada timbang tara, dia ada budi bicara. Suhail. Bila Nabi tahu yang mai bincang tu ialah Suhail bin Amru, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut, sahalallahu amrana. Mudah-mudahan Allah Taala permudahkan urusan kita. Karena tu tuan-tuan, penting kita ni bila saudara-saudara dah mendirikan rumah tangga nanti, dah ada anak-anak, letak nama anak-anak tu hak elok-elok, hak memberikan makna yang baik. Nama sahabat-sahabat, nama yang baik-baik, mudah-mudahan akhlak tu pun baik seperti nama kita tu. Hari ni Ustaz Aizat orang suka gabung nama, kan? Nama mak gabung nama ayah, terbit nama anak, kan? Mak nama Maznah, ayah nama Daud, gabung anak nama Mazda, keluar nama kereta. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Suhail bila berbincang, dia kata macam ni lah, aku cadangkan beberapa perkara, kita buat satu perjanjian yang mana kita kena patuh pada perjanjian itu. Nombor 1, Suhail kata, minta maaf Muhammad, kami tak bagi izin hang masuk pi buat umrah pada tahun ni, hang balik tahun depan baru mai. Tu dia tuan-tuan, bukan kata suruh mai minggu depan ke apa, tahun depan. Zulqaidah, nak jumpa Zulqaidah balik 12 bulan. Ni sahabat-sahabat yang duduk dekat tepi-tepi ni, Omar, semua panas Rasulullah kata apa? Saya boleh bersetuju. Nombor 2, Suhail kata, kalau kamu bersetuju, kamu balik dulu, tahun depan baru mai pula, kita buat gencatan senjata 10 tahun. Quraisy dan kamu Muhammad, kita tak berperang 10 tahun. Tengok bijaksananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila 10 tahun gencatan senjata, tak berperang, tak bertempur dengan Quraisy, 10 tahun inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat taktikal, buat perancangan, buat kerja untuk melebarkan dakwah Islam di 8 buah negara yang berada mengelilingi negara Madinah.
Habasyah, Raja Najasyi, Rom, Parsi, Mesir dan sebagainya. Ada 8 buah negara. Tempoh 10 tahun itulah Rasulullah menghantar surat, menghantar perutusan untuk menyebarkan tentang keindahan dan kesyumulan Islam dan rahmahnya Islam. Alhamdulillah, ada raja yang menerima masuk Islam bersama dengan kaumnya. Pun begitu, ada juga raja yang tidak terima Islam, tetapi mereka respect kepada Muhammad, mereka respect kepada Islam. Nombor 3, syaratnya, orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah, pi jumpa Rasulullah, pi berlindung di Madinah dengan Rasulullah, Suhail kata, orang Madinah kena hantar mereka balik ke Mekah. Dan orang-orang Madinah yang pergi ke Mekah, musyrikin Mekah tak wajib untuk bawa ataupun hantar semula mereka itu ke Madinah. Apa respon Nabi? Nabi kata, okey, aku boleh terima, no problem. Ni Umar duduk tepi ni, tuan-tuan, dia bara. Dia kata, apa benda ni? Ini perjanjian yang berat sebelah ya Rasulullah. Macam mana kita nak boleh terima macam ini? Rasulullah jawab, ana Rasulullah. Nabi kata, aku Rasulullah. Maknanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keyakinan, berikan kepercayaan kepada aku untuk aku handle situasi ini. Sayyidina Abu Bakar memang terkenal orang yang tak question sikit pun. Dia tak tanya, awak lagu ni ya Rasulullah, nampak berat ni. Tak, dia tak tanya. Kenapa? Dia yakin setiap keputusan yang dibuat oleh Rasulullah adalah bimbingan daripada Allah Azza wa Jalla. Nombor 5. Dalam draft perjanjian itu, Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia tulis Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Suhail bin Amru dia kata, aku tak mau tulis Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak mau. Aku tak tahu apa makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim tu. Saja Quraisy. Dia pun cadang, dia kata kita tulis Bismikallahumma. Nabi kata, okey, tak ada masalah, tulis Bismikallahumma. Lepas tu, dalam draft tu juga, Sayyidina Ali bin Abi Talib tulis, perjanjian ini adalah bersama Muhammad Rasulullah. Suhail komplain lagi, tak habis-habis komplain. Dia kata, aku tak iktiraf, aku tak mau tulisan Rasulullah ni. Letak nama ayah kamu, jangan letak nama Rasulullah. Lagilah nak marah sahabat-sahabat kiri kanan ni. Nabi kata, okey, tak apa, itu teknikal saja, letaklah Muhammad bin Abdullah. Akhirnya setuju. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, setuju, tapi kena balik dulu, kena balik Madinah dulu, tahun depan baru boleh buat umrah. Kalau kita, tuan-tuan, kan, sampai dah KLIA, kan, travel kata, kita kena batal tiket ni, kena tahun depan baru pergi. Tak boleh gitu kan. Itu cerita lain lah. Saya buat contoh tak kena. Tarik balik, tak kena. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, kesan daripada bijaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin yang accountable, yang cerdik, yang bijaksana, Islam dalam tempoh gencatan senjata 10 tahun itu dapat expand kepada negara-negara yang dikelilingi, yang mengelilingi negara Madinah pada waktu itu. Dan tuan-tuan, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berbincang dengan Suhail bin Amru ini, dengan izin Allah, tuan-tuan, 2 tahun lepas tu, ketika Fathu Makkah tahun ke-8 Hijrah, Suhail bin Amru ni masuk Islam, mengucap syahadah. Suhail ni dalam kalangan orang Quraisy, dia bukan orang biasa-biasa. Bukan orang biasa-biasa, orang tak kenal, siapa ni, tak. Dia pemimpin kanan.
Barangkali kerana dia terkesan dengan akhlak Rasulullah, dia berbincang dengan Rasulullah, khususnya nak buat sulh Hudaibiyah itu, akhlak Rasulullah pada waktu itu tentunya memikat hatinya. Walaupun esok tu dia tak masuk Islam lagi, minggu depan tu dia tak masuk Islam lagi, tapi 2 tahun kemudian ketika Fathu Makkah, Suhail bin Amru dan ketua-ketua yang lain, Abu Sufyan, Al-Aqra' bin Habis dan yang lain-lain, semuanya mengucap syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maknanya general Quraisy pada waktu itu akhirnya surrender, terpaut hati mereka kepada akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, kerana itu setiap kali interaksi kita dengan orang, orang akan ingat bagaimana attitude kita. Nanti bila adik-adik jadi pegawai tinggi, apabila deal berurusan dengan anak buah di pejabat, berurusan dengan masyarakat sebagai klien kita, jangan lupa jaga akhlak, jaga adab, jaga akhlak. Mulut kita ini mesti bercakap dengan penuh santun dan hikmah. Jangan sama sekali kita kutuk, jangan sama sekali kita herdik, jangan sama sekali kita maki hamun orang, khususnya di khalayak, di publik, dalam bilik kita berdua pun jangan sama sekali keluar perkataan yang tidak elok, maki hamun. Kerana apa? Orang akan ingat attitude kita itu sampai bila-bila. Kerana itu, adik-adik nanti kalau bertugas sebagai pegawai khidmat pelanggan, mungkin waktu urusan pejabat pukul 5 habis, 5 petang habis. Seorang pakcik dari Sungai Besar, Sabak Bernam, sampai di kaunter kita ni pukul 4.55 petang. Office tutup pukul 5. Kita ada 2 pilihan. Kita boleh kata, pakcik, minta maaf pakcik, urusan pakcik ni 5 minit tak dan, pakcik kena balik lah. Pakcik mai esok. Hamba Allah ni nak balik Sabak Bernam bro. Nak balik Sabak Bernam, nak mai pula esok di Shah Alam. Apa kata kita memilih option yang kedua, 5 minit itu kita guna sebaik mungkin, kita serve betul-betul pakcik ni, biar urusan dia habis petang tu juga. Esok tak perlu mai dah, tak perlu balik Sabak Bernam, tak perlu mai pula ke Shah Alam. Pakcik tadi akan ingat jasa adik-adik sampai kiamat. Dia akan doakan kebaikan kepada anak-anak adik-adik semua. Kerana apa? Kita ini mempermudahkan urusan orang. Jangan sama sekali sombong dengan kedudukan yang kita ada. Jangan sama sekali kita bongkak dengan kedudukan yang kita ada. Kerana apa? Ini semua amanah daripada Allah. Bila-bila masa saja boleh ditarik balik nikmat itu daripada Allah Azza wa Jalla. Ingat, nikmat dan rezeki yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita sebetulnya menjadikan kita ini lebih orang yang makin sujud, makin rukuk, makin tunduk, makin khidmat kepada orang. Adik-adik yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah semula. Tapi sebelum tu Rasulullah cukur kepala dan sembelih. Kerana apa? Kena bayar dam ihsar, ya, untuk melepaskan, membebaskan daripada ihram tadi ni, bayar dam ihsar. Mula-mula anak-anak, adik-adik sekalian, bila Nabi suruh sahabat-sahabat bercukur dan buat sembelihan tadi, sahabat-sahabat ni macam tak mau buat lagi, macam tak ikut apa yang Nabi suruh buat. Jadi Rasulullah pun masuk ke dalam khemah. Rasulullah mengadu kepada Ummu Salamah, isteri Rasulullah. Nabi kata, sahabat-sahabat ni macam tak mau buat yang macam aku suruh untuk bayar dam ihsar tadi ni. Apa nasihat Ummu Salamah? Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, sekarang ni tak apa, kamu ambil gunting ataupun pencukur ini, kamu keluar daripada khemah ini dan minta orang lain cukurkan kamu itu, insya-Allah sahabat-sahabat akan ikut. Tengok hebatnya Ummu Salamah, dia menenangkan Rasulullah pada waktu itu. Dia tak tambah racun, tak tambah minyak gas. Kan kalau kita apa benda lah sahabat-sahabat tak ikut, kita condemn pula kan.
Tapi Ummu Salamah tidak. Dia menenangkan Rasulullah dan dia bagi cadangan. Masya Allah, cadangan dia tu berhasil. Bila Nabi buat, ya, Nabi buat cukur tadi ni untuk membebaskan diri pada ihram, sahabat-sahabat lain terus ramai semuanya buat seperti mana yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ustaz Izzat, kita masuk 1:10 nah. Okey, saya rasa masa sudah time. Masa sudah pun sampai ke penghujungnya. Akhirnya dengan kebijaksanaan Rasulullah dalam peperangan, dalam perjanjian Hudaibiyah ini, maka Islam itu boleh berkembang, dan akhirnya 2 tahun selepas itu Rasulullah dapat takluk semula kota Mekah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu ramai ketua-ketua Quraisy telah memeluk mengucap syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kesimpulannya, inilah nilai kepimpinan, watak pemimpin. Mestilah kita ikut apa yang telah dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kena banyak membaca sirah, termasuklah membaca sirah-sirah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam siri-siri peperangan itu, kenapa? Perang itu ialah waktu yang susah. Kita dapat belajar bagaimana leadership baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu sahaja tazkirah kita pada tengah hari ini. Terima kasih kepada pihak Pusat Islam UiTM kerana telah memberikan ruang kepada saya. Yang baik datang dari Allah, yang kurang dan lemah itu datang dari kelemahan diri saya. Saya minta ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.